اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ولما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين
وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. Maksudnya, dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim. Tak kala mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata, selamat sejahtera kepadamu. Ia berkata, sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Mereka menjawab, janganlah engkau takut. Sebenarnya kami hendak menggembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Nabi Ibrahim berkata, betulkah kamu menggembirakan daku dengan berita yang demikian? Padahal aku telah tua. Maka dengan jalan apakah kamu menggembirakan daku? Mereka menjawab, kami menggembirakanmu dengan jalan yang sungguh benar. Oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, melainkan orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim bertanya pula, apa hal kamu wahai utusan Tuhan? Mereka menjawab, kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa untuk membinasakan mereka, melainkan keluarga Nabi Lut. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali isterinya. Kami telah tentukan menurut keputusan Tuhan, sesungguhnya ia dari orang-orang yang tinggal menerima kebinasaan. Maka apabila malaikat utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut, Nabi Lut berkata, sesungguhnya kamu semua kaum yang tidak dikenali, serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu. Mereka menjawab, kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu. Bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya. Juga membawa kepadamu perkara yang benar tentang kebinasaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Oleh itu bawalah pergi keluargamu pada waktu malam, serta ikutlah di belakang mereka. Dan janganlah seorang pun di antara kamu berpaling ke belakang. Serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya. Dan kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu, iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya. Dan semasa kedatangan mereka, datanglah penduduk bandar itu dengan gembira. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka ini tetamuku. Maka janganlah kamu memberi malu kepadaku. Dan takutlah kamu kepada Allah. Serta janganlah kamu menghina daku. Mereka menjawab, bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai atau memberi perlindungan kepada mereka? Nabi Lut berkata, di sini ada anak-anak perempuanku. Kalau kamu mau melakukan secara halal. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi ketika matahari terbit.
Maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang balik. Tertimbus segala yang ada di muka bumi. Dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhatikan dan memikirkannya. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu terletak di jalan yang tetap dilalui orang. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang kita bacakan ini bermula ayat 51 sehingga ayat 77 dan suratul Hijr, surah ke-15 pada juzuk yang ke-14 menceritakan kisah dua orang Nabi. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Lut. Dan cerita ini berdekatan kerana hubungan rapat dan zaman yang hampir antara Ibrahim dan Nabi Allah Lut alaihissalam. Dan juga kerana kedatangan para malaikat membawa dua berita besar. Yang pertama berita yang disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua berita kepada kaum Nabi Lut, kepada Nabi Allah Lut alaihissalam. Setelah Allah Ta'ala menceritakan sebelum ini, dalam ayat-ayat sebelum ini yang kita baca, dalil-dalil tentang ketauhidan Allah, keadaan hari kiamat, sifat orang yang celaka dan orang yang bahagia, maka Allah Ta'ala bawa kisah Nabi ini sebagai satu galakan untuk mentaati Allah dan sebagai satu galakan untuk mereka melihat benarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala akan berkesudahan dengan kemenangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersama dengan para nabi. Dan kisah ini juga dibawa bagi memberi amaran kesudahan kepada setiap maksiat dan pelaku maksiat, bukan sekadar mereka akan dibinasakan di akhirat kelak, yang menjadi tempat penentuan azab yang digandakan, bukan di dunia lagi mereka juga akan dibinasakan. Supaya mereka terus tidak mendabik dada dengan berkata, kami tak kena apa-apa pun walaupun kami buat maksiat. Kami tidak dihukum apa-apa pun walaupun kami buat maksiat. Maka Allah Ta'ala tak akan biarkan pada penyombong mendabik dada di dunia ini. Supaya mereka tetap dilihat oleh ramai orang kesudahan yang tragis, kesudahan yang dahsyat. Sebab di antara dosa yang Allah tak akan biarkan ia berterusan ialah dosa kesombongan. Siapa pun yang sombong, maka Allah tak akan habiskan riwayatnya melainkan dalam keadaan yang menjengkelkan, keadaan yang buruk, keadaan yang dahsyat. Sebagaimana berakhirnya kesombongan iblis, kita ceritakan sebelum ini. Ia berakhir dengan laknat Allah sampai hari kiamat. Dan demikian juga kesombongan orang yang tidak mau beriman, yang tidak mau mengikut perintah Allah, yang mempermainkan, yang mempersendakan. Maka dengarlah kisah ini yang Allah Ta'ala cerita, bermula dengan kisah tetamu Nabi Allah Ibrahim yang berakhir dengan kemusnahan kaum Nabi Lut. Kata Allah dalam ayat yang kita bacakan, wa nabbi'hum, dan khabarkan kepada mereka. Yang diceritakan kepada setiap orang yang tidak percaya, setiap orang yang tidak mau beriman kepada Allah, bukan setiap manusia. Hatta kalangan yang beriman di kalangan mereka. Cerita mereka kisah ini. Amdaifi Ibrahim, tentang tetamu Ibrahim. Kenapa nak cerita tentang tetamu Ibrahim? Kerana tetamu ini istimewa. Tetamu ini ialah para malaikat. Dan tidak pernah atas dunia seorang menerima tetamu yang lebih mulia daripada malaikat. Maka ini tetamu yang agung yang datang. Setengah ulama menyatakan mereka yang datang, ini malaikat yang datang itu 3 orang. Iaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Dan setengah menyatakan malaikat yang datang itu lebih daripada 3 orang. Iaitu jumlah mereka ialah 12 orang. 12 orang malaikat yang datang. Setengah mereka, setengah ulama tafsir menyatakan jumlah mereka ialah 10 orang. Tetapi ia satu jumlah yang besar sebab Allah menyebut perkataan
Dhaifi Ibrahim, tetamu Ibrahim, dengan menunjukkan, dengan memberi isyarat bahawa tetamu-tetamu ini jumlahnya ataupun mereka bukan seorang. Jumlah mereka lebih daripada 3 orang. Mereka ialah malaikat-malaikat mukramin atau mukarramin yang dimuliakan, yang Allah utuskan untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Tetapi sebelum membinasakan kaum Nabi Lut, mereka singgah seketika di rumah Nabi Allah Ibrahim. Kerana ada berita gembira untuk Ibrahim, dan ada kerana hubungan Nabi Allah Ibrahim dengan Lut begitu hampir, iaitu Lut ialah anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan Lut ialah orang yang beriman sesudah Nabi Allah Ibrahim keluar daripada api. Kemudian Allah melantiknya, mengangkat martabatnya menjadi rasul. Dalam perjalanan mereka keluar daripada kota Babil ataupun kota Iraq, kota Babylon. Nabi Lut yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim dimuliakan dengan kerasulan dan risalah dan berdakwah kepada kaumnya yang dikenali sebagai kaum Nabi Lut. Kenali dengan kaum Nabi Lut. Kata Allah, iddakhalu alaih, ketika malaikat-malaikat ini masuk menemui Ibrahim, faqalu, lalu mereka berkata salaman, yang ucapan salam. Ibrahim berkata, berkata Ibrahim, inna minkum wajilun, sesungguhnya kami takut kepada kamu. Ceritanya, bila Nabi Allah Ibrahim menerima tetamu, dan Nabi Allah Ibrahim digelar sebagai Abu Dhaifan, yakni orang yang paling suka menerima tetamu. Tetapi tetamu ini aneh. Bila mana Nabi Allah Ibrahim mengangkat kepada mereka lembu yang dibakar. Al-Idlus Samin, anak lembu yang dihidangkan. Ini paling berselera sekali. Kalau kenyang pun orang jamah juga sikit. Tiba-tiba dilihat malaikat ini tidak menyentuhnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang lain, surah Hud, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai nakirahum wa awjasa minhum khifah. Bila Ibrahim melihat malaikat ini tidak menyentuh hidangan tersebut, maka Ibrahim mula rasa ketakutan. Kan ini aneh. Kenapa tak sentuh? Orang kalau tak sentuh, sama ada dia berniat jahat datang ke rumah. Sebab orang bila makan makanan, dia telah mengamankan tuan rumah. Kerana dia telah memakan jasa tuan rumah, maka dia akan baik. Tapi bila dia tak makan, dia ni serius. Ada sesuatu. Atau ia satu benda yang menyebabkan Ibrahim tertanya-tanya, kenapa tak makan? Malaikat alaihimussalatu wassalam tidak menunggu masa yang lama untuk menenangkan Nabi Ibrahim dengan berkata, qalu, lalu malaikat bila melihat Ibrahim ketakutan, la taujal, jangan takut. Jangan takut dan jangan fikir bukan-bukan. Jangan fikir bukan-bukan. Inna, sesungguhnya kami, nubashiruka, memberi khabar gembira kepada kamu, bigulamin alim, dengan seorang budak, seorang kanak-kanak, seorang bayi yang akan lahir daripada kamu. Alim, yang alim dan bijaksana. Bila disebut budak kau lahir, mana ada alim, semua bodoh. Kata Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, tak ada orang lahir pandai. Tiba-tiba malaikat ni sebut, bigulamin alim, budak ni pandai. Kenapa? Kerana budak ini ialah Nabi. Maka para Nabi daripada zaman kanak-kanak mereka dah bijak. Kerana Allah jaga para Nabi ni bukan Allah jaga bila mereka dapat wahyu. Daripada mula mereka lahir. Maka telah dijaga oleh Allah. Dalam kandungan sudah dijaga oleh Allah. Mereka sudah diberikan kebijaksanaan. Mereka dah diberikan kehebatan dia. Yang disebut sebagai irhas. Irhas yang tanda-tanda keajaiban yang berlaku sebelum jadi Nabi. Dimuliakan. Semua para Nabi mereka ada irhas ni. Seperti Nabi Isa bercakap waktu kecil lagi. Itu irhas. Sebelum Nabi Isa menjadi Rasul. Dan sebab itu disebut mukjizat. Yang tanda-tanda aneh yang berlaku sebelum kerasulan disebut sebagai irhasat atau irhas. Tetapi selepas menjadi Rasul, maka disebut sebagai mukjizat. Maka budaknya alim. Lalu kata Ibrahim, qala abasyartumuni, kamu memberi khabar gembira tentang kelahiran pada usiaku yang tua, ala ammassaniyal kibar,
sedangkan aku sudah tua. Fabima tubashirun, logiknya di mana? Ibrahim AS bercakap secara logik, secara hukum adat, secara hukum akal, mustahil. Tidak mungkin berlaku. Ibrahim bercakap berdasarkan kepada kebiasaan. Lalu kata malaikat, qalu, malaikat berkata, basyarnaka bilhaq. Kami membawa berita ini dengan sebenar. Ini berita yang sebenar. Fala takum minal qanitin. Janganlah pula kamu putus asa. Seolah-olah kamu bercakap dah putus asa. Bila usia tua, maka tak boleh anak. Seolah-olah begitu. Lalu Ibrahim jawab balik. Kata Ibrahim, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Siapa sahaja yang berputus asa dari rahmat Allah, dia orang sesat. Ibrahim nak beritahu, aku tak putus asa. Tapi aku bercakap secara hukum adat. Tidak mungkin. Secara hukum akal, tidak mungkin. Tetapi bila kamu dah beritahu ini ketentuan Allah, maka aku terima. Terlihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim mengajar kepada kita. Tidak salah untuk kita meragui sesuatu perkara bila kita melihat kepada hukum adat dan hukum akal. Namun bila dikatakan kalau Allah nak begitu, ya kita terima. Kalau Allah nak memang betul. Tiada yang boleh menyekat kehendak Allah. Sebab itu Ibrahim kata, aku bukan berputus asa. Tapi melihat kepada gambaran asas bahawa dengan sebab tua dan isteri aku juga tua, maka tidak mungkin aku punya seorang anak. Maka asas apa kamu memberi khabar gembira ini? Asasnya. Tandanya apa? Lalu mereka berkata, basyarnaka bilhaq. Iaitu dengan kebenaran dari Allah. Dengan kehendak Allah SWT. Dengan kehendak Allah. Lalu Ibrahim AS berkata, kalau kehendak Allah, ya aku terima. Mereka kata, apakah kamu putus asa? Bukan berputus asa. Kerana aku tahu yang berputus asa cuma orang sesat. Sebab haram bagi Nabi berputus asa. Para Nabi SAW, mereka tak pernah ada sifat putus asa. Kekuatan mereka orang yang sabar, orang yang syukur. Dan sabar mereka tidak ada batasan. Orang yang sabar tak ada batasan, orang ni tak mungkin putus asa. Yang putus asa ialah bila sabarnya sudah sampai kepada kehabisan ataupun sudah sampai kepada kemuncak. Dia tak mampu lagi sabar, dia akan putus asa. Tapi orang-orang yang Allah muliakan, sama ada di kalangan para Nabi dan Rasul ataupun di kalangan hamba-hamba yang Allah Ta'ala nak berikan kemuliaan ini. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sabarmu itu datangnya daripada kekuatan yang Allah berikan. Kita tuan-tuan kalau hidup tak sabar, putus asa pun datang. Bila kita sabar, kita tak akan putus asa. Maka Ibrahim menjawab, tidak, aku tak putus asa. Tapi aku bercakap secara hukum adat. Hukum kebiasaan. Berarti tidak salah kita menolak sesuatu berdasarkan hukum biasa. Tetapi kalau kata ini takdir Allah, ya kita terima. Kadang-kadang kita tengok, kalau biasanya ni, kalau aksiden macam ni tak mati. Atau kalau aksiden macam ni, mati orangnya. Sebab secara kebiasaannya begitu. Tapi ialah, bila Allah kehendaki dia selamat, maka dia selamat. Artinya, ada keseimbangan antara hukum akal dan juga apa disebut sebagai hukum syarak. Atau kehendak Allah SWT. Maka tidak salah hujah menggunakan hukum akal ini. Kerana ia kebiasaan. Tapi kita tidak menolak kalau Allah Ta'ala nak tentukan, nak berikan. Maka tidak menjadi apa pun kesukaran bagi Allah Ta'ala. Qala, lalu Ibrahim dah gembira dapat berita kedatangan anak. Iaitu Ishaq AS. Yang telah kita ceritakan sebelum ini. Kelahiran Ismail pada juga usia baginda yang tua. Kemudian kelahiran Ishaq. Yang bezanya sekitar 11 hinggalah 12 tahun. Ataupun 13 tahun, iaitu ketika usia Ibrahim 99 tahun. Yang satu lagi ketika usia Nabi Ibrahim 112 tahun. Jadi lebih kurang 13 tahun beza antara Ismail dengan Ishaq alaihissalam. Maka kemudian kata Ibrahim, kata Ibrahim, fama khatbukum ayyuhal mursalun. Sebenarnya apa urusanmu? Tidak mungkin kamu sekadar datang nak beritahu aku dapat anak. Kamu pasti ada urusan. Kamu pasti ada benda yang kamu nak bawa ataupun urusan besar yang kamu sedang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibrahim AS dapat mengetahuinya. Kata Ibrahim, masya'nukum wahalukum. Apakah urusan penting yang kamu bawa sebenarnya? Maka jawab malaikat. Qalu, kata malaikat, inna, sesungguhnya kami,
Sebab itu bila Allah sebut qalu, maknanya malaikat ni ramai. Kalau seorang disebut qala je. Kalau dua orang mungkin disebut qala je. Tapi ini qalu. Berarti lebih pada 3 macam kita sebut. Sama ada 3 malaikat. Atau 10 malaikat. Atau mungkin 12 malaikat yang datang. Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami sebenarnya diutuskan kepada kaum penjenayah. Mujrim di sini yakni yang melakukan maksiat. Yang melakukan dosa. Yang dimaksudkan ialah kaum Nabi Lut. Mujrimin. Illa ala Lutin. Melainkan keluarga Lut. Yani kami diutuskan oleh Allah bagi membinasakan kaum mujrim. Penjenayah, pelaku maksiat. Melainkan keluarga Lut. Yang dimaksudkan keluarga Lut ialah 3 orang. Nabi Allah Lut AS dan 2 orang anak perempuan. Inna lamunajjuhum. Kami akan menyelamatkan mereka. Ajma'in semuanya. Yang ni 3 orang ini. Illa imra'atahu, tapi tidak isterinya. Imra'atahu di sini merujuk kepada isteri Nabi Lut. Qaddarna. Kerana telah ditakdirkan baginya. Innaha laminal ghabirin. Dia di kalangan orang yang dibinasakan oleh Allah. Bin Nabi Ibrahim mengetahui bahawa isteri kepada anak saudaranya ini juga bakal dimusnahkan oleh Allah. Kerana maksiat yang dibuat walau tak sama tapi bersubhat. Maksiat isteri Nabi Lut ialah bersubhat dalam melakukan maksiat. Walau dia tak buat maksiat itu, dia bersubhat. Maka siapa pun yang bersubhat dengan ahli maksiat, dia mendapat dosa yang sama. Mendapat balasan yang sama. Innaha laminal ghabirin. Isteri Nabi Lut itu di kalangan orang yang dibinasakan. Perkataan ghabirin maknanya akan tinggal untuk menerima hukuman. Manakala Nabi Allah Lut dan 2 anak perempuan yang akan beredar meninggalkan tempat di mana Allah akan binasakan. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Dan bila mana datang ala lutinil mursalun, malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah. Perkataan mursalun bukan rasul di sini, melainkan maksudnya ialah malaikat yang diutuskan. Yang bertemu dengan keluarga Lut. Di sini disebut falamma jaa ala lutin, dan bila mana malaikat ini mendatangi keluarga Nabi Lut. Dia tak kata mendatangi Nabi Lut je. Untuk menunjukkan keluarganya bersama dengan dia. Sentiasa bersama dengan Nabi Allah Lut AS. Yang 2 orang anak perempuan. Dan juga isterinya juga ketika itu. Qala innakum qaumun munkarun. Lalu kata Nabi Lut, kamu kaum yang bukan datang daripada sini. Munkarun tidak dikenal. Kamu ni bukan orang kampung sini. Malaikat datang berupa lelaki yang cantik. Bukan ia lelaki yang paling cantik yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Bayangkan lelaki yang paling cantik. Kita dah sebut. Tuan-tuan, antara perempuan yang cantik, lelaki yang cantik, lelaki lebih cantik. Lelaki lebih cantik. Sebab tu lelaki ni kalau jadi perempuan pun cantik. Perempuan dia cantik jadi perempuan, jadi lelaki tak cantik. Kecantikan yang Allah beri pada lelaki. Maka malaikat-malaikat yang datang berupa lelaki yang cantik. Sehingga mempersonakan. Maka bila dia datang ke rumah Nabi Lut AS, Nabi Lut kata, innakum qaumun munkarun. Kamu bukan orang sini. Menunjukkan bagaimana pengetahuan Nabi Lut. Dia kenal semua orang pun. Kata orang kalau boleh kenal orang ni mana, maknanya dia ni orang bergaul. Memang Nabi Lut seorang pendakwah, maka dia bergaul semua, dia kenal. Ni orang kampung ni orang kampung ni section berapa, ini lorong berapa, ini jalan berapa. Demikian kemahiran ataupun kita katakan kesungguhan pada pendakwah sehingga dia boleh mengenali orang. Sebab itu bukan satu benda yang pelik bila seorang tu memang pendakwah, dia boleh kenal orang. Dia tahu muka tak hadir dia kenal. Dia pendakwah. Ni muka yang hadir dia kenal, yang ni yang semayang dia kenal. Dia sebab dia bergaul semua orang. Dia nampak. Allah beri dia pengamatan yang tajam. Bayangkan kaum Sadung tu ramai. Nabi Lut boleh tahu ni bukan orang sini. Sebab dia sebut kaum munkarun, kaum yang tidak dikenal. Qalu, malaikat menjawab, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Bukan kami datang sebagai seorang malaikat. Kami ni malaikat yang membawa kepada kamu suatu benda. Ji'naka, kami mendatangi kamu bima kanu fihi yamtarun, iaitu datang untuk mengingkari, untuk menghukumi kejahatan yang mereka buat.
Kami ni malaikat. Jangan bimbang. Sebab Nabi Allah Lut bimbang. Bila ni orang lelaki, oleh kerana kaum tadi minat lelaki, maka pasti dia akan dikacau. Pasti dia akan menjadi mangsa kepada kerakusan nafsu kaum Nabi Lut. Tapi malaikat ini menenangkannya dengan berkata, bahawa kami ini kaum. Kami ini utusan Allah Ta'ala. Kami juga datang untuk memusnahkan kejahatan mereka buat. Maksiat yang mereka buat. Kata malaikat ini lagi, wa atainaka bil haqq. Kami datang kepada kamu dengan perintah Allah. Untuk membinasakan semua mereka. Wa inna lasadiqun. Kami orang yang benar. Bukan main-main, bukan bergurau. Dan memang malaikat, antara sifat malaikat dia tak bergurau. Sifat manusia yang membezakan dengan malaikat bergurau. Ada waktu bergurau, malaikat dia tak bergurau. Dan semua keadaan malaikat tak bergurau. Manusia bergurau, kata itu fitrah manusia. Semua makhluk-makhluk Allah selain daripada malaikat, semuanya cenderung bergurau. Binatang suka bergurau, jin pun bergurau, kita manusia pun bergurau. Cuma Rasulullah pimpin kita, ajar kita, wa innil amzah wala aqulu illa al-haqqa. Aku bergurau tapi cakap betul. Bergurau betul. Bergurau yang betul. Malaikat tu kata betul, mereka tak bergurau. Sebab mereka bawa urusan Allah. Dan kerana mereka tak ada nafsu. Gurau ni sebab kita ada nafsu. Bila kita ada nafsu, kecenderungan bergurau tu ada. Sebab tu Islam datang mengajar kepada kita cara-cara bergurau, dawabit ataupun panduan bergurau. Jangan sampai menghina orang. Jangan ketawa dengan cara merendahkan orang. Bukan begitu bergurau yang dituntut dalam Islam. Atau dengan cara menakut-nakut dengan kaedah prank yang orang buat hari ini. Maka perbuatan itu diharamkan. Menakut-nakutkan orang beriman. Sebab kita dah baca hadis bahawa tarwi' muslim zulmun. Menakut-nakutkan orang Islam satu kezaliman. Kita prank dia, kita buat sesuatu yang menakutkan dia, kita colek dia. Colek. Cuma nak surprisekan sambut hari jadi je, colek dulu. Ikat kat tiang dulu. Lepas tu baru surprise. Ini dibuat sampai orang tu mati. Dia surprisekan seorang, konon sambut hari jadi, tapi dicolek. Tambah kawan ni dah ketakutan, mati. Maka ini dalam dunia orang kafir. Islam tidak. Kita tuan-tuan nak bergurau, kena tahu adab. Jangan duk perang orang dengan cara melampau-lampau. Ambil slipper dia, mau pergi sangkut kat kipas, siang kawan tu. Ataupun suruh anak kunci kereta. Tuan-tuan, kita suruh anak kunci pun hukumnya berdosa. Sehingga dia jadi bimbang. Kita gurau je ambil anak kunci. Tak nak poket. Ingat lepas solat isyak pagi, rupanya kita lupa. 3 hari tak datang kuliah. Kunci dengan kita. Tulang cuti pula. Ni jenis cuti semua raya cuti. Maka hilang 3 hari. Kadang guraunya nampak macam biasa, tapi akhirnya jadi melampau. Maka perbuatan itu diharamkan. Paksa kawan tu beli kunci baru. RM100, mungkin RM1,000 kunci. Maka ini kezaliman. Dan orang tu wajib ganti dia. Jadi kalau sebab dia serut kunci kawan ni, buat kunci baru RM1,000, maka yang ni kena bayar RM1,000. Yang serut kunci sebagai satu kezaliman. Penganiayaan yang dibuat. Dia tak boleh minta maaf kosong macam tu. Sebab tu kita tuan-tuan hati-hati bergurau yang melampau. Jangan terikut dengan budaya orang kafir. Panggilan hangit lah apa benda itu diharamkan. Panggilan hangit hukumnya diharamkan. Telah disebut fatwa. Kita jangan teruja dengan gurauan-gurauan yang melampau. Jadi malaikat tidak bergurau. Mereka berkata, wa inna lasadiqun, kami benar. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Bawa keluar keluarga kamu pada waktu malam. Wattabi' adbarahum, dan ikutlah belakang mereka. Yang ni ada malaikat yang memimpin Nabi Allah Lut dan 2 anak perempuannya untuk menuju ke bumi Syam. Setengah riwayat menyebut malaikat yang duduk depan ni bawa Nabi Allah Lut dan keluarganya ke bumi Syam. Setengahnya menyatakan ke bumi Mesir. Dan setengah menyatakan bahawa dibawa ke tempat yang selamat yang tidak ada amalan kaum Nabi Lut. Tidak ada golongan homoseksual. Kampung yang berdekatan. Ini tentang di mana, ke mana Nabi Allah Lut pergi. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan seorang pun berpaling. Ketika mana kami turunkan azab, jangan tengok. Barangkali kita nak mengetahui apakah sebab Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Lut AS supaya jangan melihat azab yang diturunkan.
ataupun cuba untuk mengetahui apa kesudahannya, kerana keadaannya begitu dahsyat tidak mampu dilihat. Atau kerana setengah ulama mengatakan bimbang Nabi Allah Lut jadi kesian. Kita kan kalau tengok tu jadi kesian orang. Kita nampak coh kepala, kita pun nak kesian walaupun orang tu jahat. Maka kesian tadi menyebabkan mungkin Nabi Lut kecenderungannya untuk, sedangkan kaum ini sudah diletakkan dalam kelompok yang dibinasakan oleh Allah. Maka bila Nabi Lut mungkin merayu dek kerana kesian melihat, maka Nabi Lut dianggap bersalah. Sebagaimana kisah Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh Allah Ta'ala tetapkan semua yang tak naik bahtera dimusnahkan. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat kejauhan anaknya sedang berlari. Maka bila melihat anak datang simpati seorang ayah. Walhal keputusan Allah sudah mu'tamad. Siapa yang tak naik bahtera musnah. Tiba-tiba Nabi Allah Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku naik. Walhal dia orang kafir tak boleh naik. Nabi Allah Nuh lupa bahawa anaknya kafir. Dan orang kafir tak boleh masuk. Bahtera itu cuma yang beriman saja. Tapi kerana naluri seorang ayah. Lalu Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Innahu min ahli. Ya Allah, itu anak aku. Maka Allah turunkan wahyu. Innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, bukan anak kamu. Bukan anak kamu. Dia tidak melakukan amal soleh yang boleh diselamatkannya. Maka Nabi Nuh memohon ampun sebab dia berdoa meminta sesuatu yang tak diizinkan. Dan itu di antara sebab Nabi Allah Nuh pada hari akhirat kelak dia tak berani beri syafaat kerana kesalahannya itu. Kerana kesalahannya itu. Kerana setiap Nabi dia ada kesalahan. Bukan kesalahan dosa, tidak. Para Nabi tak buat dosa. Tapi ketika mana mereka diminta untuk beri syafaat yang disebut syafaatul uzma, masing-masing melihat kesilapan mereka, merasakan mereka tak layak. Nabi Nuh rasa tak layak. Nabi Musa rasa tak layak. Nabi Adam pun rasa tak layak. Nabi Ibrahim pun rasa tak layak. Sehingga semua mereka menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah yang memberi syafaatul uzma, syafaat paling agung, yakni mempercepatkan hisab. Syafaat itu tidak boleh diberikan melainkan seorang Nabi saja. Nabi-Nabi lain semuanya cerita kesilapan mereka. Nabi Musa kata aku pernah bunuh orang. Nabi Ibrahim kata aku pernah tipu. Dengan 3 penipuan. Kemudian dialog dengan Namrus dan kaum. Tipu tadi bukan tipu untuk memulangkan paku keras. Bila ditanya siapa yang rosakkan berhala ini, tanyalah berhala besar. Tapakkan dengan dia. Tanya dia. Ibrahim tak direct kata aku. Tujuannya untuk menjadikan mereka berfikir. Namun bagi para Nabi itu dianggap kesilapan. Dan demikian juga Nabi-Nabi yang lain sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah yang memberi syafaatul uzma. Maka sebab itu tidak dibenarkan lihat supaya tak datang simpati, tak rasa kesian, tak datang rasa kesian. Bukan kerana azab itu begitu dahsyat. Kita tuan-tuan tengok welding tu pun kita tak boleh tengok. Nanti mata kita berpindah. Itu baru welding. Orang yang tengok tu pakai spek dia ataupun pakai alat penahan dia. Bila dia welding, kita tak boleh tengok-tengok lebih kurang. Nanti mata kita nampak putih-putih atau rosak. Ini kan pula azab Allah yang dahsyat. Yang tidak tertanggung manusia melihatnya. Walau dia seorang Nabi. Dan juga kerana, kata ulama tafsir, kerana takut Nabi Allah Lut ini datang kasih belas dia. Maka dia akan buat satu kesalahan bila berdoa diselamatkan. Kerana orang ini sudah dalam kelompok dibinasakan. Bukan kelompok dapat syafaat lagi. Sebab bila Allah hantar malaikat, berarti kemusnahan. Bila hantar malaikat, ini bukan waktu untuk berbasi-basi atau meminta syafaat, berbelah kasar. Lagi malaikat tak turun, lagi tu ada kesempatan. Bila malaikat dah turun, habis. Sama juga kita. Kita ni tuan-tuan, lagi malaikat maut tak turun, kita ada kesempatan. Datang je malaikat, dan kita dah nampak, tak ada kesempatan. Jangan kita nak taubat, tak ada dah. Melihat malaikat sudah cukup menjadikan nyawa kita tercabut. Belum mereka cabut, dah rasa tercabut nyawa. Dah jadi gargarah. Gargarah artinya nyawa dah lekat ke halqum. Dah tak mampu nak cakap apa-apa. Tak tengok malaikat lagi, tak apa. Saya tak tengok malaikat lagi, tuan-tuan tak tengok malaikat. Ini ruang untuk taubat. Ruang beramal. Bila kita nampak, tertutup. Sama juga kaum Nabi Lut. Malaikat mereka dah nampak. Dalam peristiwa mereka menyerbu rumah Nabi Lut. Kemudian kata Allah lagi, wamdu haitsu tu'marun.
Pergilah kamu mengikut tempat kamu diarahkan pergi. Yang kita dah sebut ada 3 pandangan ulama. Ada kata Nabi Allah Lut dibawa ke Syam, ada yang mengatakan dibawa ke Mesir, ada yang katakan dibawa ke negeri yang berdekatan yang tidak terlibat dengan hukuman Allah SWT. Wa qadaina ilaihi dzalikal amr, dan kami tetapkan keputusan kami, hukuman kami, anna dabira haula maqtu'un musbihin, bahawa mereka tidak punya keturunan lagi. Allah musnahkan kaum Nabi Lut tanpa punya keturunan. Maknanya tak ada seorang pun berbaki, tak ada. Semua mati. Yang selamat Nabi Allah Lut dan 2 orang anak perempuan sahaja. Yang lain semua dimusnahkan. Kata Allah, an-nadabira haula, keturunan mereka itu maqtu'un, akan putus sama sekali, musbihin, selama-lamanya. Maka tak ada orang hari ini keturunan Nabi Lut. Walau mereka buat amalan kaum Nabi Lut, tapi keturunannya sudah putus. Dan memang kita tengok tuan-tuan, bila orang mengamalkan homoseks dan lesbian, mereka, Allah dah hukum mereka, keturunan mereka putus. Habis nak beranak macam mana? Jantan sama jantan, nak beranak ke mana? Maka putus keturunan. Tapi mereka kata apa, kita ambil anak angkat. Anak angkat bukan anak mereka. Golongan homoseks, golongan lesbian, mereka sendiri yang telah bertindak memutuskan keturunan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kita kahwin. Biar beranak pinak, Nabi kata tazawwaju. Nabi kata beranak pinaklah kamu. Takatharu, perbanyakkan keturunan kamu, zuriat kamu. Fa inni mubahin bikumul umam, aku bangga dengan anak yang ramai. Artinya dalam Islam menggalakkan perkahwinan yang menjadikan keturunan itu bersambungan. Sebab itu tuan-tuan lihat, dalam suasana hari ini dan akan datang, jumlah umat Islam akan bertambah mendadak. Sebab umat Islam berpegang teguh dengan perkahwinan. Tetapi jumlah umat lain akan mula menyuruh. Dengan kelompok homoseks dan lesbian yang bertambah mendadak di Amerika Syarikat dan di banyak negara-negara kafir. Sehingga jumlah mereka jutaan. Di Amerika sahaja golongan homoseks lebih daripada 10 juta orang. Mereka ada ahli parlimen mereka, mereka ada padri mereka. Bayangkan puluhan juta. Dan banyak negara-negara yang lain yang mula menyokong, termasuklah negara yang berdekatan kita sokong. Maka ini sebenarnya memutuskan keturunan. Maka inilah tanda-tanda Islam akan menang. Kerana keturunan Islam terus bertambah. Terus subur, terus ramai. Ini dikatakan hukum demokrasi yang mereka gunakan akan memakan diri mereka sendiri. Umat Islam ramai di seluruh dunia. Meningkat naik. Bukan ada satu negara jajahan komunis dulu namanya Bulgaria. Mereka dah cuba untuk minimumkan umat Islam. Daripada jumlah umat Islam 10%, mereka kurangkan jadi 8%. Sebab mengikut undang-undang Bulgaria, mana-mana etnik yang melebihi 10% daripada jumlah penduduk rakyat, mereka diberi hak bahasa. Yang boleh buat sekolah sendiri. Dan hak beramal dengan agama. Boleh buat masjid sendiri, boleh minta autoriti dalam hal-hal keagamaan. Maka mereka cuba bunuh orang Islam. Dan mengurangkannya sehingga sampai pada 8 hingga 7%. Tapi sifat umat Islam mereka ni beranak pinak. Walau macam mana susah pun. Walaupun macam mana cerita masalah ekonomi, beranak jalan. PKP anak jalan. Covid ke, ceritalah duit tak ada. Sambil gulung, daun rokok, beranak lagi dia. Ya, umat Islam kerana mereka menjaga keturunan. Akhirnya umat Islam di Bulgaria naik mendadak sehingga 13%. Bila Soviet Union, kesatuan Soviet Union pecah. Dan blok di Eropah Timur juga pecah. Sehingga tidak ada komunis di Eropah. Bulgaria pun terpaksa melupakan ideologi komunis. Akhirnya umat Islam mula bertambah. Sehingga jumlah mereka daripada 7 atau 8 naik 13%. Dan mereka mula ada hak untuk membina masjid dan sebagainya. Dan jumlah itu terus bertambah. Termasuk di Itali. Bukan kata ramalan, kajian daripada para ulama Islam. Bila baca hadis bagaimana umat Islam menawan Vatikan. Umat Islam akan menguasai Vatikan. Menguasai Rom, Itali. Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan? Konstantiniyatu amrumiyatu? Ya Rasulullah, bandar mana yang kita akan tawan dulu? Konstantinopel ke Rom? Nabi kata Konstantinopel. Maka itulah berlaku. Dan Konstantinopel sudah menjadi negara Islam. Turki. Kemudian Nabi kata, kemudian Romia. Rom yang tempat bertapaknya agama Kristian. Vatikan.
Terus tengok ulama kaji macam mana orang Islam boleh menguasai Rom. Lihat, mula-mula berlaku di Itali bila Itali menjajah sebahagian negara Islam. Maka orang Islam bermigrasi di negara mereka. Lalu umat Islam mula bertapak di sana. Bukan daripada warga Itali, daripada orang luar. Yang negara Islam yang mereka jajah. Lalu mereka mula masuk. Berkembang biak. Lalu mereka mula berkahwin dengan orang tempatan. Dan jumlah mereka mula menjadi angka 1 juta orang. Dan wanita-wanita Itali berminat kahwin dengan lelaki Islam kerana mereka tak berjudi, mereka tak minum arak. Sehingga Gereja Vatikan mengeluarkan surat larangan berkahwin dengan lelaki Muslim. Tapi apa mereka peduli? Sebab arahan gereja bukan lagi menjadi arahan muktamad. Maka perkahwinan campur tadi melahirkan warga Itali. Warga Itali yang sebenar. Dan berkembang. Jadi mengikut kajian para ulama, ini sebahagian kajian, bukan semua. Menyatakan ia berkembang dengan pemelukkan Islam. Sebab Vatikan ialah negara yang terkecil di dunia. Kalau tanya negara mana paling kecil di dunia, Vatikan. Dia duduk dalam Itali, tapi dia ada kuasanya sendiri. Vatikan. Kuasanya sendiri yang dipimpin oleh Pop. Namun bukan kata Vatikan itu Rom semuanya. Rom. Rom ni tuan-tuan lambang keagungan bangsa Eropah. Maka ia akan menjadi bila umat Islam berarti apa? Penyebaran Islam. Sebab itu jumlah umat Islam mendadak ramai. Dan ini kebimbangan satu dunia. Di Rusia bertambah. Di India bertambah. Di China bertambah. Walaupun dengan pelbagai kezaliman. Umat Islam, sifat mereka melihat ataupun kerana Rasulullah SAW berbangga dengan umat yang ramai. Maka bila penyakit homoseks mula menyerang orang kafir. Mula mereka cenderung homoseks. Akhirnya mereka memutuskan keturunan mereka sendiri. Tak beranak pinak. Tak ada. Itu belum cerita zina. Zina juga memutuskan keturunan. Siapa ada yang zina nak dapat anak? Zina cuma keseronokan. Mereka tak akan mengaku anak. Maka si perempuan berusaha supaya tak beranak. Akhirnya, yang berkembang ialah umat Islam. Kerana yang paling kuat melarang zina orang Islam. Agama Islam. Paling kuat melarang homoseks, lesbian umat Islam. Tidak akan izinkan. Benda ni belum rasa. Maka bila Allah Ta'ala menceritakan kaum ini dibinasakan tanpa keturunan, bukan kita katakan jenayah itu sendiri ialah penyebab tak ada keturunan. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Maka datang penduduk negeri dengan penuh rasa gembira. Apa ceritanya? Isterinya bila melihat Nabi Allah Lut dikunjungi oleh tetamu malaikat yang cantik. Dan isteri tak tahu ini malaikat. Dia hanya melihat ini lelaki biasa. Tapi lawa. Maka dia keluar pintu belakang. Tanpa disedari oleh Nabi Lut AS. Dan dia menyampaikan berita kedatangan ini kepada kaumnya. Lalu kaumnya datang menyerbu rumah Nabi Allah Lut. Ini yang disebut waja'a ahlul Madinah. Datang semua penduduk kota itu. Yastabshirun dengan penuh gembira. Sebab mereka ada sasaran mereka. Ini lelaki lawa. Ini isteri Nabi Lut pula cerita lawa. Lelaki ni tak pernah ada. Cantik. Ramai pula boleh kenduri ni. Maka mereka datang. Untuk mendapat habuan mereka. Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun. Lalu Nabi Allah Lut ingin pertahankan tetamu ini dengan berkata, ini tetamuku, jangan kau malukan aku. La taftahuni, jangan malukan aku. Sebab menjadi kebiasaan, tak ada orang boleh kacau tetamu. Ini dah menjadi uruf satu dunia. Siapa pun jadi tetamu kita, orang tak akan kacau tetamu kita, melainkan nak berbalah kita. Kalau dia hormat kita, dia akan hormat tetamu kita. Ini tetamu saya. Ini menjadi uruf di seluruh dunia dan semua masyarakat. Wattaqullah. Yang kedua Nabi Lut kata, takutlah kamu pada Allah. Wala tukhzun. Jangan kamu menghina aku dengan kamu menganiaya tetamuku. Qalu, mereka berkata, awalam nanhaka, kami kan dah larang. Anil alamin, jangan terima tetamu. Kami dah larang, jangan terima tetamu. Kamu hidup 3 beranak sudah. Sebab kamu tak boleh campur dengan kami. Kamu ni unasum mutatahharun, orang suci. Siapa pun datang hak kami. Kamu tidak layak untuk menerima tetamu. Lalu Nabi Allah Lut ingin mengendorkan keadaan dengan berkata, qala haula'i banati, ini anak-anak perempuanku. In kuntum fa'ilin, kalau kamu nak lepaskan nafsu kamu, kahwini mereka. Nabi Lut bukanlah diberi anak dia. Percuma ambil anak aku. Bukan. Pertama, para nabi ialah bapa pada sekalian manusia. Yang dimaksudkan ialah
kamu kan ada perempuan-perempuan yang patut kamu gauli. Kerana golongan mu'assik mengetahui mereka lahir daripada wanita, bukan lahir daripada lelaki. Maka kenapa kamu tak berkahwin dengan perempuan-perempuan? Mereka ini anak-anakku. Kerana Nabi Lut ialah bapa pada sekalian manusia, umatnya. Setiap Nabi ialah bapa kepada umat masing-masing. Maka ini anak-anak perempuanku. In kuntum fa'ilin. Kalau kamu nak lampiaskan nafsu kamu. Maka ini cara yang halal. La'amruka. Mula cerita Nabi Lut, tiba-tiba Allah kata, La'amruka demi usiamu wahai Muhammad. Tengok cerita ni, tengok kejadian ini. Innahu mereka kaum Nabi Lut ni, lafi sakrati, mabuk yak maun. Mabuk sangat buat maksiat. Dia bukan peringkat buat maksiat biasa-biasa. Ini edited. Ini ketagihan. Ketagihannya melampau. Sampai dia tak fikir lagi nak hormat orang kan nafsu dia tadi. Allah cerita Nabi Ibrahim, Allah cerita Nabi Lut. Dan kita kata tahu wahyu ini Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka bila cerita, la'amruka demi umum wahai Muhammad. Dan sepanjang umum wahai Muhammad, kamu jumpa ke orang macam gini? Ini lagi teruk ni. Kita dah tahu kisah-kisah Nabi menghiburkan Rasulullah. Maka Allah kata, la'amruka, Allah bersumpah dengan umur Rasulullah. Demi usiamu wahai Muhammad. Innahum lafi sakratihim ya'maun. Lihat bagaimana kedegilan mereka buat maksiat. Supaya Nabi Muhammad SAW melihat, ni kaum Quraisy ni okey sikit lah. Mereka ni taklah homosek. Okey sikit puak-puak ni. Jadi kamu masih ada ruang untuk berdakwah. Fa'akhazathhumus sayhatu musyrikin. Lalu mereka ditimpa dengan gegarang yang kuat. Suara yang kuat. Yang jeritan Jibril AS. As-sayha ini sesuatu jeritan yang kuat. Yang mematikan. Musyrikin pada waktu syuruk. Baik, tentang kemusnahan, kalau kita gabungkan semua ayat kisah kaum Nabi Lut, diturunkan azab itu ketika mana waktu subuh. Sebaik saja subuh menjelang, maka turun azab Allah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menyebut fa'akhazathhumus sayhatu musyrikin? Maka datang suara gempa yang kuat pada waktu syuruk. Musyrik ketika mana matahari naik. Musyrikin. Kita pun nama syuruk. Syuruk ni matahari naik. Ni waktu syuruk. Kita panggil solat isyraq. Isyraq, solat matahari naik. Isyraq. Daripada perkataan syuruk. Allah sebut. Suara itu kedengaran pada waktu syuruk. Dan bagaimana pula tentang kita sebut bahawa azab itu datang daripada subuh? Azab bermula subuh dan berakhir sebaik saja naik matahari. Khalas. Selesai. Dan tempoh 1 jam. Subuh ni bukan sejam lebih. Bermula daripada masuk je waktu subuh, maka bermula kebinasaan. Sehinggalah ia berakhir dengan kegaran suara yang kuat yang memusnahkan mereka semua pada waktu syuruk. Faja'alna 'aliyaha, kami jadikan buminya, aliyah yang di atas, safilaha menjadi bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami rejan mereka dengan api dari batu daripada api neraka. Ada 3 bentuk azab. Yang pertama, bumi kaum Nabi Lut, itu bumi Sadum diangkat. Diangkat tinggi. Waktu subuh bumi itu mula diangkat. Kita kan biasa bangun tidur subuh. Mana-mana orang pun bangun subuh. Maka bila diangkat tinggi, kemudian dibalikkan. Dia terbalikkan, kemudian dihempak ke bawah. Yang atas ni jadi bawah berpusing. Dia macam maklubah. Macam nasi maklubah. Diangkat, dipusing. Dihempak, kemudian datang rejaman batu. Datang rejaman batu diikuti dengan suara yang kuat. As-sayhah. Yang membinasakan mereka. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Cukuplah kisah itu menjadi pengajaran orang yang ada akal. Orang yang berfikir. Kamu buat maksiat, berapa hari nak buat maksiat? Kamu yang lawan Tuhan, berapa hari nak lawan Tuhan? Sedangkan kamu semua tahu kamu akan mati. Berapa hari kita nak bangga dengan maksiat-maksiat kita buat? Berapa hari kita nak sombong dengan maksiat-maksiat yang kita buat? Sedangkan kita dah baca, kita dah tengok, kita dah dengar berita-berita kaum yang dibinasakan oleh Allah. Negara yang hebat pernah ditenggelamkan. Jangan harap hari ni negara kita maju, ada tentera, ada itu, ada alam ni, lalu kita selamat. Tidak. Negara dulu mereka lebih kuat pada kita. Lebih gagah, lebih kaya. Tuan-tuan, bila kita tengok ranking balik orang kaya di dunia, bukan orang sini. Orang dulu lagi kaya. Orang dulu lebih kaya. Daripada kita hari ni sebut ni, kaya lagi 200 bilion. Ini trilion. Orang dulu bertrilion-trilion harta mereka.
Tubuh badan mereka sihat, gagah dan kuat. Bayangkan negara mereka yang kukuh ini pun Allah angkat, Allah terbalikkan. Sementara negara kita yang sekadar tampung pasir atas laut, ataupun yang sekadar kita katakan dah gunung dah ditoreh belaka dah, habis gunung dah. Yang bangunan pun kita dah nampak retak-retak. Apakah kita rasa kuat untuk kita melawan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Memang mereka yang tak percaya pada azab Allah, tak apa, tak kena pun. Kita dah sebut sebelum ini, azab Allah dia ada waktu dia. Tapi sebenarnya kita belajar, cukuplah kematian itu sebagai pengajaran kita. Kalau pun Allah tak binasakan negara, mana negara, cukup kematian itu menunjukkan bagaimana berhentinya nyawa kita. Sehebat mana pun kita. Walau kita jenera, walau kita berpangkat tinggi. Kata Allah, wa innaha labisabilin muqim. Sesungguhnya tempat itu kamu selalu lalu. Merujuk kepada orang Mekah. Mereka bila mana nak ke Syam, mereka mesti lalu di Laut Mati tadi. Bandar Sadum, Bandar Amura atau Bandar Madian. Mereka mesti lalu. Dan mereka tengok peninggalan-peninggalannya. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Dan cukuplah kisah itu menjadi tanda, menjadi ayat keimanan kepada orang-orang beriman. Yang orang beriman, mereka terus yakin dan percaya siapa pun yang melakukan penderhakaan kepada Allah SWT, mereka pasti akan binasa. Ini ibrah, pengajaran yang kita senantiasa ambil. Sebab itu orang beriman, mereka ialah orang-orang yang sentiasa mengambil pengajaran. Kita ambil pengajaran orang sombong, sudah dia macam mana. Orang buat maksiat, sudahnya macam mana. Orang yang memiliki dunia, kesudahan macam mana. Kita dah tengok kesudahan masing-masing. Dan kita tahu setiap yang bernyawa itu akan mati. Maka tiada kebanggaan untuk mereka di dunia. Tiada kerihatan untuk mereka di dunia. Sebab hidup kita bukan untuk dunia ini. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.